Dia masuk je dekat dapur. Astaghfirullahalazim sayang, dia cakap macam tu. Sebab dia nampak isteri dia tengah ratah daging mentah. Dalam 6 bulan ni juga dia diganggu dengan satu gangguan berbentuk bau busuk yang datang secara tiba-tiba di dalam rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, 4 kisah seram yang saya akan kongsikan dengan anda, yang mana kisah ini dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Kisah ini datangnya daripada seorang pengirim kita yang bernama Liza. Liza bagi tahu di dalam email dia tinggal di satu kawasan iaitu di Kemunting, Perak. Dan dia pula bekerja sebagai seorang guru. Kejadian seram yang menimpa diri dia ni berlaku pada waktu tu dia baru saja mendirikan rumah tangga. Yang mana menjadi kebiasaan lah. Bila selepas kahwin, kita akan keluar kan daripada rumah parent, duduk rumah sendiri. Jadi dia pun pindahlah ke rumah sewa dekat area Kemunting ni. Rumah ni rumah apartment Berapa tingkat dia tak tulis. Tapi menjadi boleh katakan kesukaran juga pada dia sebab suami dia ni seorang tentera. Jadi camp tempat dia bekerja ni adalah di Kelantan. So dia terpaksa tinggal berasingan. PJJ lah senang cerita. Okay? Dan dia cakap dia tak boleh lah nak berhenti kerja ikut suami. Sayang lah kan dah jadi cikgu. So okay lah dia orang tinggal berasingan. Bila dia masuk je ke rumah sewa dia ni, okay, rumah sewa dia tingkat 3. Jadi bila dia masuk je rumah sewa ni, dia kata suasana ataupun kawasan rumah ni okey, cantik. Lepas tu dekat floor dia pula jiran-jiran ramai. Bukannya ada rumah kosong banyak, tak. Memang ramai. Bila dia masuk dalam rumah, rumah bersih. Semua memang tak ada lah, unsur-unsur seram ni memang tak ada. Jadi bila dia masuk je ke rumah tu dengan suami dia, dia cucilah, buatlah rutin macam kita jugalah kan. Cuci rumah, mop, bawa masuk barang. Tapi sebab baru kahwin, barang pun tak banyak lagi lah. Mungkin TV, kipas, tilam, macam tu je lah. Okey, dia tinggal di rumah ni hampir 6 bulan. Dan dalam 6 bulan ni juga dia diganggu dengan satu gangguan berbentuk bau busuk yang datang secara tiba-tiba di dalam rumah. Dan bau busuk ni pula datang setiap tengah malam, waktu maghrib, waktu di tengah tidur pun kadang-kadang dia tersedar sebabkan bau busuk ni. Mula-mula dia rasakan mungkin bau ini adalah bau tong sampah. Tapi yelah duduk seorang, kadang-kadang tak masak pun, makan kat luar kan. Jadi tak adalah macam perut-perut ikan ke, tak ada. Macam mana boleh dalam satu hari boleh bau busuk kan. Tapi si Liza ni tak fikir apa-apalah, dia just buang juga sampah setiap hari. Tapi masalah tu tak selesai. Still lagi ada bau busuk tu.
dan mendatangkan keseraman apabila kadang-kadang dia bangun tidur. Dah tengah-tengah malam ni, mungkin pukul 1, pukul 2 pagi, kita kan dah rasa nak macam nak pergi tandas. Kadang-kadang kita rasa nak minum air, haus kan, musim panas. Dia keluar daripada bilik, pergi ke arah dapur ni. Rumah gelap dia tak buka lampu waktu tu. Dia pun buka fridge, tuang air. Waktu dia tengah minum air ni, datang bau busuk tu. Bau busuk tu datang tiba-tiba. Jadi dia pun tengoklah tingkap. Ada ke tingkap yang terbuka? Tapi tak ada. Sliding yang menghala ke balkoni ni pun tutup. Jadi mana datang bau ni? Okeylah. Mungkin bau ni datang daripada luar rumah. Dia berfikir macam tu. Dan bau dia ni pula bukan bau sampah tau. Dia kata dia kenal bau ni macam bukan bau sampah. Bau seakan-akan bangkai yang jarang kita bau. Ataupun yang jarang Liza ni bau. Pernah juga berlaku beberapa kali dia bermimpi seakan-akan berjumpa dengan satu susuk tubuh wanita India tua. Yang matanya dan juga mulutnya ada cecair berwarna hitam keluar daripada 3 tempat ni. Dan bau busuk itu datang daripada susuk tubuh ni tadi. Jadi bila dalam mimpi, ialah menakutkanlah sampaikan dia tersedar. Dan kemudian dia pun bangun, ambil uduk, dan kemudian sambung tidur lah. Lepas berdoa, sambung tidur. Dan kemudian tak ada lagi. Tapi selang beberapa minggu, ada lagi mimpi macam tu. Dan gangguan bau ini boleh dikatakan hampir setiap hari. Okay. Dipendekkan cerita, si Liza ni ada pergi satu open house tau, yang dianjurkan oleh salah seorang dia punya jiran. Jadi bila dia pergi, yalah, berbual lah. Yang jiran-jiran tanya, suami kau mana kan? Dia pun cerita yang suami dia tentera dekat camp lah, kerja apa semua. Dan dia ada tanya tau dekat jiran dia, rumah yang dia duduk tu dah berapa lama kosong dia nak tahu kan. Lepas tu jiran ni pun cakap lah, tuan rumah tak cakap ke? Tak ada, tuan rumah cakap dah lama je kosong, tapi tak tahulah berapa lama. Nak kata lama sangat tak juga, dalam setahun macam tu. Oh iya ke? Tapi setahun sebelum, maknanya sebelum rumah ni kosong lama, ada seorang perempuan India tua yang mati bunuh diri di dalam rumah sewa Liza ni. Dan mayat dia pula dijumpai selepas seminggu kematian dia. Bila agaknya dah timbul kan bau-bau busuk, barulah jiran-jiran tahu yang aunty ni dah mati dalam rumah tu. Dan dia mati pula dapat tahu minum racun. Mungkin adalah masalah peribadi ke, kita tak tahu kan. Dan bila Liza ni dapat dia tahu berita ni, takutlah dia nak balik rumah. Sebelum ni dia boleh jalani hari-hari dia dengan tanpa rasa takut lah, sebab berfikiran positif. Jadi bila dia dah tahu benda ni, dia jadi sangat takut. Dan dia kata dia banyak balik rumah mak dia selepas tu. Maknanya balik dari sekolah, duduk rumah mak dia, tidur rumah mak dia. So mak dia pun tak kisahlah, sebab suami bukan ada pun kan. So okey lah, tak apa. Selepas daripada tu, dia pun berpindah lah keluar. Lepas dia cerita dengan suami dia dan gangguan yang berlaku pada diri dia, suami dia setujulah dia berpindah ke rumah sewa lain. Tak jauh lah rumah tu daripada sekolah tempat dia mengajar ni. Dan di rumah baru ni, alhamdulillah, dia kata sampai sekarang dia duduk, tak ada apa-apa gangguan. Tapi gangguan yang berlaku di rumah sewa lama ni, dia masih ingat sehingga ke hari ni. Perasaan seram itu datang apabila dia dapat tahulah kan ada orang mati. Dan kemudian bau tu datang tiba-tiba. Kadang-kadang waktu dia tengah tidur, kadang-kadang bau tu datang time dia minum air. Adakah susuk tubuh itu berdiri di sebelah dia ke? Dia terfikir macam tu. Kalau dia nampak, adakah benda tu duduk sebelah dia, berdiri tengok dia? Sebab tu dia boleh bau. Dan waktu dia tengah tidur, tiba-tiba dia tersedar, busuknya bau apa ni? Adakah benda tu di sebelah katil dia? Itulah yang mendatangkan rasa takutlah kepada Liza ni. Sebelum dia dapat tahu, okey je, dia boleh ignore lah. Tapi selepas dia dapat tahu, dia memang decide dia nak pindah terus daripada rumah ni. Mungkin, yelah,
Bukanlah mendiang lah kot, bukan mendiang lah. Mungkin jin lah, setan ni dia memang yelah nak menyesatkan kita ni macam-macam cara, betul. Dia menyumpai lah, apalah, datangkan gangguan dalam rumah tu menyebabkan kita ni percaya, oh hanti ni datang balik. Tapi orang kata kalau orang bunuh diri ni memang roh dia tak ke mana-mana lah kan. Kat langit pun tak, ke bumi pun tak, tergantung-gantung je kan. Sebab dia tak tenteram. Wallahualam lah, itu saya tak pastilah. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Liza. Kisah seram kita yang kedua ni pula diceritakan berlakunya kepada seorang pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Nas. Nas bagi tahu dalam email dia tinggal di Kuala Lipis, Pahang. Tapi kejadian seram ataupun gangguan ini berlaku waktu tu dia berada di asrama, tempat dia bersekolah. Nama sekolah ni dia tak nyatakan dalam email lah minta maaf ya. Dia cuma gambarkan sekolah ni dia ada pelajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey, dan waktu kejadian seram ni berlaku, dia waktu tu tingkatan 5, senior lah, boleh katakan senior. Pernah berlaku satu malam lah, waktu tu dia sedang tidur sebenarnya dekat dom dia lah. Dan dekat dom memang dah jadi, orang kata, saya rasa mana-mana asrama lebih kurang sama kot. Dia ada katil double decker kan, banyak. Dan kemudian dia pair kan, bersebelahan. Dua katil dua katil pula, dua macam tu, atas bawah. Mana satu ruang tu ada 4 orang macam tu lah. Dan katil tempat Nas tidur dia pula, dia cakap dah uzur. Uzur bukan uzur macam mana, katil ni dah boleh bergoyang tau. Mungkin kaki katil ni dah tak kuat ke, ataupun pemegang tengah-tengah dia dah tak kuat ke, dia pun tak pasti. Dan boleh mendatangkan bahaya lah sekiranya ada orang tidur kat bahagian atas, waktu nak panjat naik ke atas ke kan, boleh tumbang, katil ni boleh tumbang. Dan kemudian mungkin akan menghempap orang yang tidur di bahagian bawah. Jadi dia decide 4 orang ni tidur di bahagian bawah, tapi secara orang kata menyilang. Biasanya 2 macam ni, tapi dia menyilang 4-nya tu. Agak sempit lah, tapi disebabkan dah macam adik-beradik, so Nas kata menjadi kebiasaan lah, hari-hari dia orang tidur macam tu. Okey, malam waktu dia tengah tidur ni, dia cakap dia tersedar. Dia tak tahu pukul berapa waktu tu, tapi dia tersedar dan tak tahu sebab apa. Bila tersedar dia kata, dia tengok kawan-kawan dia semua tidur. Satu dom gelap. So dia pun pejamlah mata balik untuk tidur. Tapi dia tak tahu kenapa mata dia tak boleh lelap. Dia tak boleh nak tidur balik. So dia kata, kenapa ni biarlah, tak apalah. Pejam mata lagi, tak boleh tidur juga. Jadi dia ambil keputusan, dia bangun, dia pergilah ke tandas. Waktu dia pergi tandas ni, tak ada apa-apa yang berlaku lah. Cuma dia nak cuci muka, dan kemudian dia nak ambil wudu apa semualah. Dia balik semula ke dom dia. Dan waktu dia tengah baring ni, dia cuba lagi nak tidur. Dia teringat waktu dia jadi junior dulu, waktu dia baru masuk sekolah, dia teringat ada pelajar senior yang bagi tahulah dekat Nas ni, yang mana sekiranya malam waktu kita susah nak tidur, sebenarnya ada sesuatu yang sedang memerhatikan kita. Dia cakap macam tu. So Nas teringat pula kata-kata tu. So dia jadi macam, kenapalah waktu tu macam ni aku teringat pula sini aku ni cakap macam tu. So dia pun cubalah buang benda tu daripada fikiran dia. Dia pejam mata. Tak boleh juga tidur. Dan dia dah mula rasa makin takut. Sebab dekat asrama, gangguan-gangguan yang biasa kita dengar lah, hantu dekat atas loka, dia kira satu dah tidur, satu dah tidur ke satu dah bangun, macam tu lah. Satu tidur, 2 bangun, macam tu. Ada juga gangguan macam Cik Karipap. Tapi kebiasaannya gangguan-gangguan banyak dekat bilik air lah kan. Ada nampak kelibat lah dekat cermin macam tu. So dia kata, tak boleh. Aku kena tidur. Besok aku nak kena bangun awal sebab nak solat subuh lagi, nak pergi sekolah lagi kan. Dia pun pejam mata. Tak boleh.
Dia pun buka mata balik. Waktu dia buka mata ni lah, waktu dia buka mata ni, dia cakap di katil bahagian atas. Okey, dia baring menyilang kan. Jadi kepala dia nampak lah atas ni punya katil. Dekat bahagian atas ni ada sesuatu yang sedang menjengah ke arah diorang 4 orang ni sedang tidur. Dan rupa dia nampak sekilas je. Lepas tu dia pejam mata. Dia istighfar, Astaghfirullahalazim. Dia pejam mata. Waktu dia ternampak sekilas ni, dia cakap ada sepasang mata berwarna merah, rambutnya panjang, menjurai ke bawah, dan kemudian ada tangan yang pegang katil ni waktu dia tengah tengok bawah. Bila dia nampak je benda tu, dia pejam mata dia, Astaghfirullahalazim. Waktu dia tengah istighfar ni, benda tu berbunyi pula. Bunyi dia seolah-olah mungkin macam ni lah, macam tu. Menyebabkan Nas ni dah jadi macam meracau lah. Menyebabkan 3 orang lagi ni bangun, dan kemudian ada rakan-rakan lain yang bangun, kemudian buka lampu pergi ke arah dia. Apa ni Nas, dia kata kan. Dia dah macam macam tu. Kawan dia pun bagi dia air, dia minum, dan kemudian barulah slow tau, dia baru nak slow down kan. Baru okey. Dia pun cerita dekat kawan dia 3 orang ni apa yang berlaku. Dah bila dia cerita kat 3 orang ni, malam tu 4-4 tak boleh tidur. Yang kawan dia 2 orang ni memang penakut. Dia kata seorang ni je yang agak berani, tapi 4-4 tak boleh tidur malam tu. Lala dia orang bersembang sampai besok pagi, terlajak subuh. 4-4 kena denda. Lepas tu dia pergi ke sekolah lah macam biasa. Dan gangguan itu malam tu je lah. Malam keesokannya tak adalah dia boleh tidur macam biasa. Cuma itulah dia kata gangguan yang paling teruk lah sepanjang dia tinggal di asrama tu. Waktu dia tingkatan 1 sampai tingkatan 4 ni, dia hanya dengar cerita je orang kena. Makcik karipap lah, gangguan dalam tandas lah, ada hantu mengira lah. Tapi dia sendiri secara personally dia tak pernah kena. Tapi itulah satu-satunya gangguan yang dia kena lah. Dan dia tak boleh, saya rasa dia tak boleh lupa lah kot lah sampai sekarang. Sebab yelah, itu salah satunya gangguan yang dia kena. Dan benda tu tengah tengok dia pula. Adakah benda tu betul? Waktu kita susah nak tidur, ada jin ataupun setan yang sedang tengok kita. Benda tu betul atau tak betul, kita kena tanya pada orang yang lebih tahulah kan. Saya tak tahulah. So itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Nas. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan berlakunya kepada seorang pengirim kita yang bernama Majid. Majid ni cakap dia tinggal di satu kawasan di Terengganu, iaitu di Jertih. Dan dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram cemas yang dia alami sewaktu dia baru balik daripada memancing. Kisah dia agak panjang lah, tapi pada saya menarik. Dia ni pantang ada masa yang terluang. Tak kira lah siang ke malam ke, dia memang akan keluar bawa joran dia. Dia akan pergi mancing dengan kawan-kawan dia. Dia ada geng lah yang mancing. Dan dia pula pergi mancing ni dekat satu, orang kata, sebatang sungai yang betul-betul sungai ni menghala ke laut. Kebiasaannya kalau dia pergi memancing, dia akan pergi seorang tau. Orang rumah dia tinggal dekat rumah lah, dan dia akan pergi mancing dengan kawan-kawan dia je. Tapi ada satu malam ni, waktu ni dia nak keluar pergi memancing, dan tiba-tiba isteri dia ngada-ngada nak ikut. Ini dia tulis dalam email. Saya tak cakap isteri dengar-dengar dia yang tulis. Dia kata isteri dengar-dengar nak ikut dia pergi mancing, dan kemudian dia cakap isteri tak payahlah, abang pergi dengan kawan-kawan abang, lagipun malam kan, nanti kan sampai sana kan awak sibuk nak balik lah, apalah, tak ada ikan lah, macam-macam awak cakap. Dia kata itu. So isteri kata, alah boleh lah orang nak ikut, abang ni asal pergi mancing je, tinggal orang kat rumah, tak fikir ke orang ni kat rumah macam mana. Boleh lah, tak payahlah, awak tinggal je lah kat rumah. Bahayalah, saya mancing ni kat sungai, kena lalu semak apa semua. Tak payahlah.
Abang cakap betul-betul. Abang sebenarnya nak pergi mana? Mancing ke nak pergi tempat lain? Nak bawa saya pun susah. Dia dah jadi satu pergaduhan kecil pula dekat rumah, menyebabkan Majid ni malas nak serabut kepala. Dia kata, okeylah, awak nak ikut boleh, tapi awak kena ikut saya Awak jangan nak balik awal ke apa ke. Tiba-tiba cakap tak ada ikan lah, apalah, panas lah. Saya tak nak dengar benda-benda tu. Okey, saya janji, saya nak ikut je, dia kata. Saya betul-betul bosan. Okeylah, jom. Bawa lah isteri dia sekali. Okay, dipendekkan cerita, dia pun mulakan perjalanan sampai dekat tempat pancing ni. Jumpalah dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pelik tau. Jid, asal kau bawa Umar pula ni? Lah, Umar aku nak ikut lah. Dia bosan kat rumah. Sian pula dia. Okeylah. Jomlah. Okay, dia pun jalan lah menuju ke sungai ni. Nak pergi ke arah sungai ni, dia kena melalui orang kata macam kawasan pokok-pokok dan juga semak sikit lah. Bukanlah semak tinggi pun. Semak sikit-sikit ada pokok. Lalu sampai dekat tepi sungai ni, Majid ni pun berhenti. Letak toolbox dia, keluarkan joran dia. Isteri dia dekat belakang dia tau, jalan ikut rapat dengan dia. Tiba-tiba waktu dia letak toolbox apa semua ni, waktu dia baru sampai je, dah ada benda pelik yang berlaku. Isteri dia jalan menonong je. Lepas tu pergi ke arah sungai ni. Sampaikan Majid ni cakap isteri dia hampir-hampir masuk kat dalam sungai. Selangkah je lagi dia akan termasuk dekat dalam sungai tu. Nasib baik Majid ni bangun, pegang baju isteri dia daripada belakang. Dan kemudian bila dia pegang, isteri dia kata, awak ni dah kenapa nak masuk dalam sungai pula ke? Cakap macam tu. Isteri dia terkejut. Bang, dia kata macam tu. Dia pun mulalah patah baliklah ke tempat suami dia letak barang-barang ni kan. Awak jangan buat hal lah gelap-gelap macam ni. Kalau awak termasuk dalam sungai tadi macam mana? Nak tengok boleh, jangan tengok sampai macam tu sekali. Kalau termasuk ni gelap ni. Sekarang satu hal pula nak kena terjun lah apalah. Dah lah ni dalam ni sungai ni. Isteri dia diam je. Muka isteri dia dah lain tau. Diam je. Okay, so dia pun pasang umpan, siapkan joran, baling je umpan dia dalam air. Dia pun duduk. Lepas tu dia dah mula macam rasa bersalah lah. Dia macam marah isteri dia kan. So dia kata, awak ni kenapa ni sampai ke tepi sungai tu? Awak nak buat apa tadi? Saya nak cerita dengan abang, tapi itulah. Kenapa? Cakaplah. Sebenarnya tadi saya nampak sungai ni macam jauh lagi. Sebab tu saya jalan lah nak pergi ke arah sungai yang dia nampak tu lah. Padahal sungai tu sebenarnya dah depan dia dah, tapi dia nampak sungai tu jauh lagi. Menyebabkan bila suami dia pegang je dia, suami dia cakap, awak ni dah kenapa ni? Baru dia perasan sebenarnya kaki dia dah betul-betul dekat tebing sungai tu. Bila Majid ni dengar macam tu, Majid ni dah mula rasa macam, tengok tadi saya dah cakap dah, kalau nak ikut, janganlah buat-buat cerita macam ini. Nak balik awal lah tu. Awak cakap apa tadi? Awak nak ikut saya kan? Okey, saya janji saya nak ikut. Okey. Dia pun tunggu. Tapi malam tu Majid cakap memang tak dapat ikan. Selalunya kawasan tu paling busuk pun 5 ekor mesti boleh dapat. Tapi malam tu tak ada seekor pun ikan. Dan waktu dia tengah mancing ni, tukar orang kata umpan ni, bila dia angkat umpan dah habis baling kan. Dia tengok isteri dia ni asyik pandang kiri kanan macam tu. So dia cakap isteri dia, "Kenapa? Bang, abang tak seram ke mancing kat kawasan ni?" Awak ni mulut tu jaga. Pergi tempat-tempat macam ni mulut jaga. Tak adalah bang, dah lah gelap, sunyi. Abang memang mancing kat sini ke selalu? Ni lah pot abang mancing. Oh, okeylah. Tapi saya tak sedar hati lah bang. Saya cakap apa tadi? Okey. Isteri dia diam balik. Okey, mancing. Tiba-tiba isteri dia pandang ke satu sudut, dan kemudian isteri dia tepuk dia tau. Si Majid ni lah. Tepuk. Bang. Bang, jom balik bang. Kenapa? Saya nampak ada sesuatu lah kat sana bang. Macam perempuan je. Awak jangan tegur lah. Awak ni kenapa ni? Bang, jom lah bang. Tolonglah bang. Abang sayang saya kan? Dia cakap macam tu. Alah, siapa tak sayang bini, betul tak? So dia pun yelah sekejap lah. Dia pun tarik lah dia punya joran ni. Tarik. Lepas tu dia kemas. Dia pun cakap dengan kawan dia, aku nak balik lah. Awal baru sejam mancing nak dah balik lah. Rumah aku tak sedap badan pula. Itulah orang kata tinggal kat rumah.
tak apalah. Aku balik dulu lah malam ni pun macam tak ada ikan je, tak ada rezeki aku lah malam ni. Okay, dia pun salam kawan-kawan dia. Sambil tu dia pergi dekat isteri dia. Isteri dia tengah pandang satu sudut ni tau, tak pandang tempat lain. So dia pun tepuk isteri dia yang Bang jom balik bang, dia cakap macam tu. Kenapa dengan awak ni? Saya nampak perempuan tu makin dekat lah bang, cakap macam tu. So si Majid dia kata jom. Awak ni angkat toolbox, masuk dalam kereta. Bila masuk dalam kereta kan, isteri dia dah pakai seatbelt, dah diam tau. Dia pun bawa lah kereta menuju balik. Gangguan tu tak habis di situ ya tuan-tuan. Masa dia dalam kereta, tiba-tiba dia tengah bawa kereta ni kan, isteri dia macam ketawa sendiri tau, ketawa. Menyebabkan Majid ni pelik lah. Awak ni angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba ketawa je. Tergelak. Makin lama Majid ni dengar suara isteri dia ni, ketawa isteri dia ni bukan ketawa lagi dah, macam mengilai pula dalam kereta ni. Dan kemudian bila sampai saja ke rumah, si Majid ni kata isteri dia start daripada malam dia balik daripada memancing ni, isteri dia liat sangat nak solat. Dia cakap dengan isteri kan, awak dah solat belum? Jom kita solat sekali. Mau solat lah. Saya tak boleh lah, saya uzur, dia cakap macam tu. Oh ya ke? Saya uzur. Oh, habis malam awak ikut saya pergi mancing ni, awak uzur ke? Saya uzur, dia cakap macam tu. Awak ni bahayalah pergi tempat tu. Dah apa nak semayang je lah. Okey, dia pun solat. Tapi lepas daripada seminggu pun dah habis. Kalau ikutkan dah habis dah waktu isteri dia cuti kan, still lagi isteri dia macam malas nak solat. Menyebabkan si Majid ni dah mula timbul lagi rasa, kenapa dengan isteri aku ni macam lain je kan. Dan ada satu hari ni dia tangkap isteri dia tahu. Waktu tu isteri dia sedang memasak di dapur. Dia ni sedang duduk di ruang tamu lah, sedang menonton televisyen. Dia cakap isteri dia kalau memasak tak pernah senyap. Kelentang-kelentung, potong masak. Dia dapat dengar lah isteri dia sedang memasak. Dan kemudian ada satu hari ni isteri tengah masak, senyap je tau, tak ada bunyi apa-apa. So dia cakap, yang dah siap masak belum? Senyap je kat dapur. Isteri dia tak nyaut tau, isteri dia diam je. Menyebabkan dia rasa, apa isteri aku ni? Aku ada salah cakap ke? Okay, dia pun bangun, pergi ke arah dapur. Dia masuk je dekat dapur. Astaghfirullahalazim sayang, dia cakap macam tu. Sebab dia nampak isteri dia tengah ratah daging mentah. Masa dia pergi dapur ni, dia istighfar tu sebab dia nampak mulut isteri ni dah berdarah ni. Sambil tu dia tengah ngunyah daging mentah tau. So menyebabkan si Majid dia pegang tangan isteri dia, lepaskan daging tu, dan kemudian kata, awak ni kenapa ni jadi macam ni? Tak tahu bang, saya rasa macam sedap je nak makan bang daging ni. Sedapnya bang, dia nak ambil lagi. Masa ni Majid ni kata dia ambil, dia buka air sinki, dia basuh mulut isteri dia, dan kemudian dia tarik isteri dia ke depan. Dia pun ambil telefon, dia telefon kawan dia. Kawan dia ni seorang yang agak pandai lah dalam mungkin mengumbat-ngumbat ni. Dia pun telefon kawan dia. Dia cakap, kau boleh tolong tengokkan tak isteri aku ni? Dia cakap, kenapa dengan isteri kau? Tak tahulah, sejak 2 bulan ni dia macam pelik sikit lah. Lepas tu ni aku dapat tangkap dia tengah makan daging mentah dekat dapur. Kau biar betul Jid. Betul, dia tengah berdarah-darah mulut dia. Biasanya kalau orang yang suka dengan benda-benda darah ni, ada jin dalam badan dia. Tak apa, nanti aku bawa kau satu tempat. Ustaz ni pandai. Dia pun bawa lah isteri dia. Bawa isteri dia dalam kereta. Dalam perjalanan dia nak pergi rumah ustaz ni, isteri dia macam marah tau. Marah tak tahu sebab apa. Tengah duduk dalam kereta kan, Majid ni cakap, isteri cakap dengan dia, abang nak pergi mana ni? Jom je lah, abang nak pergi rumah kawan abang. Bang, jom balik bang, sekarang saya nak balik. Dia macam nak marah tau. Awak ni kenapa nak tinggi suara dengan saya pula? Ikut je lah, saya nak bawa awak pergi rumah kawan saya ni. Tiba-tiba isteri dia mengilai dalam kereta. Masa ni Majid cakap, Tuhan je tahu perasaan dia macam mana. Dia tengah bawa kereta ni dengan meremangnya lagi sebab tiba-tiba isteri dia mengilai kan. Sampai je rumah ustaz tu, ustaz tu pun start lah baca ayat apa semua kan, cuba ruqyah. Dan kemudian dia adalah macam
percakapan lah di antara ustaz tu dengan isteri dia. Tapi suara isteri dia memang dah lain. Suara yang seakan-akan suara perempuan tapi halus. Dia tahu suara tu bukan suara isteri dia. Dan benda tu cakap, aku suka dekat budak ni. Badan dia lemah. Aku boleh jadikan budak ni rumah aku. Dia cakap macam tu. Dan kemudian waktu dia ruqyah apa semua, ustaz ni berjaya lah keluarkan jin tu daripada badan isteri dia ni. Dan kemudian bagi air untuk isteri dia minum dan buat mandi. Dan dia pun balik pada tu isteri dia lemah. Hampir beberapa hari isteri dia mula lemah. Lepas tu baru semakin membaik. Lepas dia dah minum air bacaan tu kan, dan kemudian mandi, barulah keadaan makin pulih. Dan lepas daripada tu, isteri dia tak boleh langsung tengok daging. Tak tahu kenapa. Dia rasa dia nak muntah. Kalau setiap kali dia tengok daging, dia nak muntah. Mungkin sebab dia teringat kot suami dia cerita, si Majid ni cerita yang isteri dia gatal, daging mentah, berdarah-darah. Mestilah kan. Jadi dia kata kalau masak daging ke apa, memang dia lah yang akan tolonglah dekat dapur. Jadi itulah pengalaman seram cemas yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Majid. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Hasno. Dia tinggal di Alor Gajah, Melaka. Okay? Dan dia ingin berkongsi satu pengalaman seram yang berlaku kepada diri dia sewaktu isteri dia hamil anak yang kedua. Kisah ni berbunyi begini. Ada satu hari ni, selepas saja dia dapat tahu isteri dia hamil anak nombor 2, dia rasa seronok lah kan. Nak dapat anak lagi. Dia pun happy. Dan isteri dia, macam isteri-isteri orang lain nak makanan kan, makan buah mangga ke, nak makan KFC ke, ikutlah kan, dia nak ngidam apa. Tapi isteri dia ni, dia nak sangat bela kucing. So Hasno ni pelik lah. Awak ni tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba nak bela kucing ni kenapa? Sebelum-sebelum ni tak ada pun nak bela kucing. Lah boleh lah bang, saya nak bela seekor kucing. Seekor je. Sempat ke awak tengok? Anak kecil lagi kan. Anak dia waktu tu baru setahun macam tu. Nak tengok anak lagi, nak tengok kucing lagi. Kang lastnya kucing tu mati kena langgar je. Lah boleh lah bang. Sebab kan isteri dia mengandung. So dia kata nantilah abang tanya kawan-kawan. Kalau ada kawan-kawan abang ada anak-anak kucing lebih ke, nanti abang minta seekor je kan. Seekor okey, tak apa. Dia pun okey je lah. Ikut je lah kan isteri dia nak. Cuma ada satu hari ni, dia baru balik daripada main takraw. Dia kata petang-petang, hampir setiap petang dia akan pergi bermain sepak takraw. Dekat dengan kawasan rumah dia ni ada satu kot takraw tau. Dia akan main kat situ. Jadi sebelum maghrib dia akan balik lah. Dia pergi jalan kaki je sebab rumah dia dengan kot takraw ni dekat. So okey, dia pun ada satu hari ni dia main lah sepak takraw. Jam waktu tu dah nak dekat maghrib, pukul 7 kot macam tu. Dia pun okey lah berhenti main. Dia duduk dekat tepi dulu, tepi kot ni, bersembang dulu sebab nak turunkan. Yelah badan tengah panas kan. Dia kata dia malas nak jalan terus. Dia duduk dululah, sembang, smoking apa semua. Dah settle, dia pun mulakanlah perjalanan balik ke rumah dia. Dalam perjalanan ni, dia kata dia ternampak di bawah pokok mangga ada satu, orang kata kucing, anak kucing, bukan kucing besar pun, anak kucing berwarna hitam sedang bermain-main dekat bawah tu kan. Yang dia ni pun, anak kucing siapa ni? Dia pun pergi, angkatlah anak kucing ni, tengok comel anak kucingnya sebab dekat bahagian hidungnya ada berwarna putih sikit. So si Hasnun kata, macam tak ada orang punya je kan. Macam anak kucing ni macam berlega-lega dekat tepi-tepi jalan. Kan kalau aku tak ambil, dia kena langgar pula. Bawa balik lah. Dia pun bawa lah balik. Happy lah isteri dia bila nampak anak kucing kan. Semangat isteri dia nak belikan tempat makanan lah, tempat tidur lah, mainan kucing lah. Dia tengok dekat Shopee. So si Hasno ni senyum je lah. Happy lah tengok isteri dia seronok kan. Tak apa. Tapi lepas je dia bawa je balik kucing ni ke rumah dia, ada benda-benda yang pelik berlaku. Salah satunya, ada satu malam ni waktu tu dia nak masuk tidur. Dia cakap dengan isteri dia,
Anak kucing ni nak biarkan kat luar ke nak letak dalam rumah? Letak dalam rumah lah bang. Kat luar nanti kan dia berjalan keluar, kena langgar pula. Yelah, nanti hilang pula Okeylah, letak dalam rumah je. Dia pun letaklah kucing tu dalam rumah, kunci pintu, tutup tingkap semua kan. Dia masuklah dalam bilik. Dia mengharapkan kucing ni nanti berjalan masuk bawah sofa ke, tidurlah, ikut manalah dia nak tidur kan. Okey, dia pun tidur. Dia terbangun malam sebab waktu tu dia nak pergi tandas. Dalam bilik dia tak ada tandas tau. Dia kena keluar pergi tandas kat dapur. Jadi dalam masa dia nak berjalan ni, dia pergi buang air dan kemudian dia keluar. Dia mulalah tengok dekat bahagian ruang tamu ni. Mana kucing kan tadi kan? Black. Dia bagi nama Black. Dia tulis dalam email Black. Oh Black. Dia tengok bawah-bawah sofa tak ada. Heran. Dia tengok dekat bawah kabinet TV tak ada. Lepas tu dia pergi kat bahagian dapur, tengok kat bawah-bawah dapur tak ada. Kucing ni pergi mana? Takkan kucing ni keluar, pintu tutup. Dan kemudian tingkap semua tutup rapat. Lagi satu anak kucing, mana reti melompat macam kucing biasa kan, keluar lalu tingkap. Lah mana pula perginya? Daripada dia mengantuk ni, mamai buang air ni, dia dah hilang ngantuk pula. Dia pun cari. Satu rumah tak jumpa kucing tu. So dia kata, tak apalah, biarlah, adalah tu sembunyi kat mana-mana kot. Dia cakap macam tu. Okeylah, dia pun masuk tidur. Keesokan harinya, dia tengok waktu dia bangun tidur, dia keluar daripada bilik tidur, isteri dia dah bangun dulu, siapkan sarapan. Lepas tu bila dia keluar daripada bilik, dia nampak isteri dia ni tengah main dengan anak kucing ni. So dia cakap dengan isteri dia, awak nampak kat mana kucing ni? Jumpa kat mana? Tak adalah, tadi waktu saya keluar bilik, dia duduk dekat atas sofa. Ya? Okeylah, tak apalah. Dia tak cakap tau dengan isteri dia. Tak apa, dia pun diam. Hari yang kedua pula, dia biarkan jugalah kucing dia dekat ruang tamu dan kemudian dia tutup pintu macam biasa. Dan kemudian dia tengok kucing ni duduk kat mana. Dia duduk atas sofa tau. Dia pun masuklah ke dalam bilik, baring untuk tidur. Tengah malam dia terbangun sebab dia nak buang air. Dia bangun daripada tidur, sama juga. Dia keluar, dia pun cari kucing ni kan. Tak ada. Satu rumah tak ada. Sampaikan dia kata mana tempat yang berkemungkinan dia sembunyi kan. Cari tak ada. Tak boleh jadi ni, dia kata. Tak apa, biarlah. Biar, tak apa. Tengok hari yang ketiga macam mana. Keesokan harinya, ada satu bilik kecil tau. Bilik kecil ni dia jadikan bilik tetamu. Jadi dia letak kucing ni dalam bilik tu. Maknanya dalam bilik ni memang tak ada tingkap. Tingkap pun dekat bahagian atas tinggi. Tingkap untuk angin je. Tak boleh buka, tak boleh tutup lah. Tingkap kat bahagian atas kan. So dia kata okey, kalau aku letak dalam bilik ni, malam ni aku mesti cari kan. Kucing ni dalam bilik ni mesti ada. Kalau tak ada, memang something wrong somewhere lah. Dia pun masuk tidur. Tengah malam macam biasa, dia bangun, dia nak pergi tandas. Dia pun lalulah bilik ni. So dia pun lepas dia buang air, dia pergi balik kat bilik tengah ni. Dia pun buka pintu. Black. Dia cari. Bilik tengah ni tak ada apa tau. Hanya ada katil bujang dan kemudian ada satu meja. Meja pun bawah meja tu kosong. So dia cari, tak ada. Kat sini dia dah rasa something. Betul ke benda ni kucing ke bukan? Dia terfikir macam tu. Tengah dia cari, dia pandang ke atas. Alangkah terkejutnya dia apabila dia ternampak betul-betul dekat penjuru tau, di antara dinding sini dengan dinding sini, ada sesuatu yang melekat pada dinding tu. Dan kemudian mukanya sangatlah menyeramkan. Kukunya panjang. Dan kemudian badan dia macam berbulu-bulu tau, melekat je tengok dia. Apa lagi, menjeritlah dia kan, keluar daripada bilik ni. Dan kemudian dia macam ambil nafas. Waktu ni dia kata dia sangatlah takut. Tapi dia tak boleh, dia kena kuat. Sebab yang ada kat rumah tu hanya dia dengan isteri dia je. Tapi isteri dia sedang tidur. So dia masuk balik dalam bilik ni. Dia tengok benda tu dah tak ada lah. Dia pun buka lampu. Dia tengok dekat atas katil ni ada kucing hitam tu tadi, yang anak kucing tadi tu. Menyebabkan bila dia nampak je, tadi tak ada kan, dia cari tak ada. Dia angkat kucing ni, dia letak dekat luar rumah. Dia letak kat luar rumah. Dan kemudian besok kucing tu tak adalah, tak tahu pergi mana dan tak balik-balik lagi. Isteri dia mengupas lah, mencari kan. Sedih lah isteri dia, tak ada, kucing tak ada, mana hilang. Tahulah mana dia pergi, dia keluar kot. Awak tak perasan, awak buka pintu dia keluar. Tak ada bang, saya memang cari, setiap pagi mesti dia ada, tapi ni dia tak ada. Nantilah abang cari yang lain lah Cakap tu. Okeylah. Selang beberapa minggu,
Mungkinlah tak ada rezeki kot. Anak dalam kandungan dia tu gugur. Gugur. Tapi Encik Hasno ni cakap mungkin tak ada kena-mengena lah kot dengan kucing ni. Mungkin tak ada rezeki dia lah. Dan kemudian isteri dia bertambahlah sedih. Kucing pun tak ada, anak dia yang nombor 2 sepatutnya lahir pun tak ada kan. Saya tak pastilah adakah betul jin ataupun setan ni boleh menyerupai kucing. Sebab kucing ni kan binatang kesayangan Nabi kan. Yang mana korang yang tahu tu cuba tinggal kat ruangan komen. Boleh ke? Kan? Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Hasno. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan anda ingin berkongsi dengan saya dan juga para penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Ni salah satu cara lah anda tunjukkan support anda kepada saya. Dan yang mana baru sampai ke Sembang Kopi yang belum subscribe lagi, sekiranya lah anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada lebih banyak kisah seram yang saya akan sajikan untuk anda. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.